Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia dan rahmat kasih sayangnya. Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia kita, sudah menghampiri Ramadan, tinggal kurang beberapa jam sebelum kita memasuki bulan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam umumkan sebagai bulan yang dibuka semua pintu-pintu syurga, ditutup rapat semua pintu-pintu neraka, wasufidati syayatin, dan syaitan semua dibelenggu, dan seterusnya. Nabi SAW sebut dalam bulan ini ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Moga Allah SWT sampaikan kita kurang lagi 3-4 jam ini untuk masuk ke dalam bulan Ramadan, insyaAllah. Jadi hari ini insyaAllah kita akan kongsikan kisah seorang sahabat Nabi SAW yang begitu popular, dan kita akan cuba ambil pedoman ataupun pengajaran yang dekat dengan Ramadan, kerana sahabat ini terkenal dengan kuat beribadah sehingga pernah ditegur oleh sahabat lain dan juga pernah ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana terlalu ekstrim dalam beribadah. Jadi hari ini penting untuk kita balik nanti dengan satu message bahawa Ramadan adalah bulan yang kita imbangkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyakkan ibadah ritual, tapi dalam masa yang sama ini juga bulan yang kita perkemaskan, perbaiki dan perelokkan hubungan kita sesama insan, sesama makhluk manusia, juga dengan alam ini, dengan haiwan, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan ekosistem dunia ini. Jadi kita soleh ritual, kita juga soleh sosial. Sahabat yang kita nak cerita ini adalah Abu Darda radhiyallahu an. Abu Darda ni sangat terkenal dalam kalangan para sahabat, sehingga kan ramai yang tidak tahu yang Abu Darda ni sebenarnya antara orang terakhir yang memeluk Islam dalam kalangan orang Ansar di Madinah. So Nabi dah hijrah, Nabi dah masuk tinggal di Madinah tu, dah lepas perang Badar pun Abu Darda ni masih belum masuk Islam sebenarnya waktu itu. Tapi dia sangat friendly, dia sangat mesra dengan kawan-kawan dia yang Muslim. Dan salah seorang kawan dia yang sangat rapat dengan Abu Darda adalah Abdullah bin Rawahah. Sehingga kan diceritakan dalam sirah, Abu Darda ni orangnya sangat kacak. Dia seorang businessman yang sangat hebat. Nanti kita akan lihat bagaimana nanti dia ada konflik. Dia rasa dia nak imbangkan, tapi dia tergelincir dari titik imbang tu dan dia pergi ekstrim. Nanti kita akan cerita. So dia seorang businessman yang sangat baik. Dia tak suka berkonflik dengan orang. Perangai dia adalah dia tak ambil pot sangat bila orang berkonflik. Dia buat hal dia buat baik dengan semua orang. Dia malas nak campur. Orang duk gaduh, orang duk sebut gini sebut gitu, dia tak masuk campur. Dan dia seorang penyembah berhala yang sangat tekun lah, yang taat menyembah berhala. So sampailah satu point bila Nabi SAW masuk ke Madinah, ramai orang masuk Islam waktu itu. Sebelumnya disebabkan dakwah yang dibuat oleh Mus'ab ibn Umair radhiyallahu an. Tapi kemudian Abdullah bin Rawahah ni kawan baik dia yang berdakwah kepada Abu Darda. Tapi Abu Darda ni kan tadi jenis malas nak masuk konflik kan. So dia kata, tak apa, kau ikut aku, nampak Muhammad ni orang dia baik sallallahu alaihi wasallam, kau ikut dia. Aku stay dengan cara aku malas nak ambil pot. Kau cara kau, aku cara aku, kita stay friends, kita kawan. Abdullah Rawahah ni sebab dia sangat sayang dengan kawan dia tu, so dia kata macam mana aku nak bagi dia ni masuk Islam juga. Sampaikan Abu Darda punya concern ni bila Nabi SAW baru balik daripada perang Badar. Perang Badar ni perang yang berlaku tanpa ada plan. Dia sepatutnya bukan nak jadi pergi perang, nak pergi pintas barang-barang dagang je. Terberlaku silap faham, Quraisy hantar tentera dan berlaku peperangan. Sebab ada kalangan sahabat yang tak join pun perang Badar ni, sebab mereka ada assignment lain, ada tempat lain. Dan Nabi bukan buat pengumuman awal bagi tahu kita ada peperangan, tak ada. Ia berlaku secara mendadak, secara tiba-tiba. So balik daripada perang Badar tu, Abu Darda ni masa ni belum Islam lagi ni. Dia mencari mana Abdullah bin Rawahah, okey tak dia, selamat tak dia, dia pergi perang dia elok tak balik, ada luka ke. Dia seorang sahabat yang sangat caring. Macam kita kat office, kita ada sahabat-sahabat kita yang non-Muslims, dengan agama lain, yang bila kita masuk Ramadan dia duk tanya, okey tak ni puasa ni 12 jam 13 jam tak makan ni, okey ke, awak kena balik awal ke. So ada kawan-kawan kita yang jenis macam tu kan. Dia pula concern lebih. Dia pula kata, ni awak tak pergi semayang Zuhur ni,
Bukan dah Zuhur ke? Awak bukan tak, awak hari ni Jumaat, tak pergi sembahyang Jumaat ke? Dia yang tolong dakwah kita, bukan kita dakwah dia. Dia yang dakwah kita, dia yang concern dengan bagaimana kita menjalani kehidupan beragama. So bila Abu Darda concern begitu dekat dengan Abdullah bin Rawaha, sampai satu masa Abdullah bin Rawaha ni kata, aku dah tak boleh sabar dah dengan Abu Darda ni. Dan disebabkan dia sangat rapat, dia boleh buat lawak kasar, dan dia boleh buat benda-benda yang kalau kita fikir dalam konteks normal, kita tak boleh buat macam tu. So ini salah satu peristiwa yang kalau kita baca kisah ni, jangan siapa-siapa balik dan buat benda ni tanpa faham konteks antara hubungan Abu Darda dengan Abdullah bin Rawaha ni. So Abdullah bin Rawaha ni buat apa? Dia pergi rumah Abu Darda, dipanggil, dia tanya mana Abu Darda. Isteri dia beritahu Abu Darda keluar bisnes, pergi berniaga, tak ada kat rumah. Lepas tu Abdullah bin Rawaha kata, boleh tak aku masuk? Isteri dia kata boleh. Dia masuk dan dia pergi ambil berhala yang Abu Darda sembah ni. Dia pecahkan berhala tu. Jangan buat macam tu. Jangan pergi kat mana-mana rumah jiran ke. Jangan buat benda-benda macam tu. Allah SWT tak bagi kita buat benda macam tu. Tapi dalam konteks ni, Abdullah bin Rawaha tahu Abu Darda ni sebenarnya kena push sikit lagi je. Dia sebenarnya dah tahu dah, dia dah faham dah apa yang dia buat tu tidak bermakna. Dia sembah perkara yang sebenarnya tidak memudaratkan, tidak lagi apatah lagi memanfaatkan. So isteri dia menjerit, isteri Abu Darda ni, Pak Ummu Darda nama dia. Dia menjerit, dia kata, apa kau buat ni? Kau masuk rumah kami, kau pecahkan berhala sembahan kami. Lepas tu Abdullah bin Rawaha kata, kalau Abdul Darda balik, bagi tahu apa yang aku buat. Dan dia ciao, dia balik. So kalau kita letakkan tempat kita di tempat Ummu Darda tu, mestilah dia pun tengah cuak. Sebab suami dia ni orang kuat beragama, orang yang tekun, orang yang taat. Tiba-tiba bila balik, Abu Darda kata, ni kenapa ni? Kenapa kalut-kalut ni? Bila masuk, Ummu Darda kata, ada kawan kau ni, Abdullah bin Rawaha datang pecahkan berhala ni. Waktu belajar story ni, momen ni kita expect apa? Abu Darda akan hilang kawalan, dia akan marah, dan dia akan pergi jumpa Abdullah bin Rawaha dan kata, apa benda kau ni? Ini dah melampaui batas, kan? Kita expect macam tu lah. Instead, sebab Allah SWT dah decide demikian pada waktu bila dia akan mendapat hidayah dan dia akan terbuka hati dia. Di balik tu dia tengok berhala-berhala dia pecah. Dia kata, oh, dia berhala ni tak boleh pertahankan diri sendiri. Kalau engkau ni Tuhan, kenapa engkau tak pertahankan diri engkau ketika engkau dipecahkan? Ummu Darda pun terkejut melihat Abu Darda punya soalan tu. Dan apa Abu Darda buat? Abu Darda minta Ummu Darda, isteri dia, siapkan air. Dia mandi. Dia dah tahu dah sebenarnya kena buat apa nak masuk Islam. Ada kawan-kawan kita non-Muslim macam tu, dia dah study dah, dia duk baca, dia duk tengok video-video, dia dah tahu dah semua benda yang kita buat ni. Dia tinggal perlukan that last push je untuk dia rasa, that's it, inilah masanya aku nak terima. So apa yang Abdullah bin Rawaha buat ni sebenarnya trigger point, tipping point untuk Abu Darda memeluk Islam. So dia mandi, dia bersihkan diri dia, dia pakai pakaian yang paling baik, pakai perfume, dan dia pergi ke masjid Nabi SAW. Abdullah bin Rawaha ada di masjid. Yang pecahkan berhala tadi tu, dia tunggu kat masjid dengan Nabi SAW. Bila Abu Darda datang, Abdullah bin Rawaha kata, wahai Rasulullah, aku tadi pergi rumah dia, pecahkan berhala dia, ni datang ni mesti marah ni. Dia nak mengamuk lah tu. Pasal Nabi SAW kata, tak, dia datang nak masuk Islam. Sebab Allah SWT dah janji pada aku, Abu Darda akan masuk Islam. So, maksudnya ada pengetahuan di sisi Nabi SAW yang Allah SWT dah bagi tahu Abu Darda ni orang yang akan masuk Islam. So Abu Darda pun memeluk Islam, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan sekarang dia berada di satu momen yang mungkin kita pun rasa, kita Muslim walaupun dari kecil, dari lahir, tapi kita sampai kadang usia kita dah 35, 40, dah menjengah 50, kita rasa macam, aku sebenarnya tak tahu apa pasal agama ni. Aku hidup, orang panggil aku Muslim, aku adalah buat sikit amal mana orang lain buat, aku buat. Tapi aku sebenarnya tak ada penghayatan. Aku tak pernah tahu pun apa sebenarnya yang menjadi penghayatan yang membuatkan aku rasa bertuhan. So Abu Darda sebagai seorang yang baru memeluk Islam, dia ada semangat yang macam tu. Dia nak belajar semua benda yang dia tertinggal. Sebab dia tertinggal banyak ni.
Orang-orang yang kenal Nabi SAW sejak awal dakwah ni dah 15-16 tahun dah duduk dengan Nabi ni. Dia baru datang kat point, dan dia antara orang terakhir dalam kalangan Ansar yang memeluk Islam. Berapa banyak benda yang dia miss. Membina masjid bersama dengan Nabi SAW, banyak benda dia miss. So dia rasa dia nak kena tebus balik apa yang dia tertinggal daripada masa dan peluang menampingi Rasulullah SAW. Sehingga kan waktu ni lah dia struggle. Sebab dia businessman. Businessman ni busy schedule je, niaga pagi sampai petang, ada waktu kena travel, kena pergi kawasan, luar kawasan dan sebagainya. Sampai satu point dia kata, dia sendiri cerita, Abu Darda sendiri cerita, dia dah tak boleh nak imbangkan. Ini bermaksud dia mengakui bahawa dia ada kelemahan dari sudut nak imbangkan. Dia rasa, aku tak boleh nak letakkan di hati aku untuk boleh fokus buat bisnes, dalam masa yang sama aku nak kejar balik, nak lakukan ibadah dan nak timba ilmu daripada Nabi SAW. Ada sahabat yang boleh buat benda tu. Abu Bakar Siddiq, seorang businessman yang cemerlang, dalam masa yang sama dia juga sahabat yang mendampingi Nabi, dan imannya kalau ditimbang dengan iman umat ini, iman dia jauh lebih berat, radhiyallahu anhu. Demikian juga Abdurrahman bin Auf. Ada banyak lagi sahabat-sahabat yang boleh mengimbangkan, tapi Abu Darda, dia tidak berjaya mengimbangkan, sehingga dia extremely pilih untuk fokus kat satu area je, satu tempat je, iaitu dia jadi orang yang kuat beribadah. Sehingga kan dalam kisah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis ni mungkin tuan-tuan pernah dengar, menarik untuk kita sebutkan balik, apatah lagi sebelum kita nak masuk bulan Ramadan ni. Satu hari Nabi SAW waktu pairkan orang dekat Madinah, Nabi SAW pairkan Salman Al-Farisi yang juga mengambil masa untuk dilepaskan dari penghambaan. Kerana Salman masuk Islam di Madinah, tapi waktu itu dia kan jadi hamba. Dia sebenarnya lari daripada negara Parsi mencari Tuhan, sehingga dia end up di Madinah, tempat orang Yahudi yang dah menghambakan dia, dan dia perlu tebus diri dia untuk keluar daripada perhambaan dengan menanam 300 pokok kurma yang semua hidup dan membuahkan hasil. So nanti ada projek fundraising, Nabi akan kumpul duit, Nabi akan minta sahabat-sahabat bagi tolong tanam pokok tu. Nabi sendiri tanam setiap pokok tu untuk Salman, untuk keluarkan dia daripada perhambaan tu. So bila dia lepas, semua sahabat waktu ni ada rumah yang mereka jadikan rumah angkat, saudara angkat, muakhah tu kan. So Salman Al-Farisi dipairkan dengan Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda ni nama dia Uwaimir, nama sebenar dia Uwaimir. Jarang kita dengar orang nama Uwaimir. So nama dia Uwaimir. So dia dipairkan dengan Salman. So lepas tu Salman dah stable, dah ada rumah sendiri, dah keluar. Satu hari dia balik ke rumah Abu Darda nak ziarah, kenang jasa baik kawan ni dulu ditumpangkan, bagi tempat tinggal, bagi makan. So dia datang ke rumah Abu Darda. Abu Darda tidak ada di rumah waktu tu, dia keluar. Tapi Salman Al-Farisi cerita dalam hadis ni yang diriwayatkan oleh Abu Juhaifah, sahih dalam Sahih Bukhari, dia kata dia nampak Ummu Darda. Ummu Darda ni isteri kepada Abu Darda dalam keadaan mutabazzilah. Dalam bahasa Arab ni disebut mutabazzilah. Mutabazzilah ni apa? Mutabazzilah ni dalam keadaan kusut masai, rambut tak terurus, pakaian lusuh, tak persiapkan dirilah, maksudnya macam orang yang tak terurus, tak mandi begitu, mutabazzilah. Faqala laha ma sya'nuki. Dan Salman bertanya kepada Ummu Darda, sebab Salman masih ingat dia pernah tengok keadaan mereka jauh lebih baik. Dia pernah nampak Ummu Darda elok keadaan dia, kenapa sekarang ni aku datang kau dalam keadaan macam ni? So apa Ummu Darda sebut? Qalat akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya. Abu Darda ni sekarang dah tak ada keinginan langsung dengan dunia ni. Dia tinggalkan semua benda daripada dunia. Sebab tadi tu dia kata aku tak boleh nak imbang ni, aku nak fokus dekat ibadah saja. So Salman mendengar perkara ni, dan dia concern lah sebagai seorang sahabat yang jadi sahabat angkat tinggal di rumah. Dia jadi concern. So kemudian sedang mereka bersembang ni, Abu Darda cerita apa keadaan dia sekarang. Abu Darda pun balik. Bila Abu Darda balik, sebab Salman dah tahu benda ni,
Faja'a Abu Darda fasana'a lahu ta'aman. Abu Darda balik, dia kata, "Oi, Salman datang ziarah. Sini, aku sendiri yang akan masakkan makanan untuk kau." So dia pun, "Okey, alhamdulillah, duduklah." Macam kita sambut kawan lama kita tak jumpa, dia datang rumah. Dia sendiri masuk dapur, dia tak suruh isteri dia masak. Dia suruh dia sendiri masuk dapur, sana'a lahu ta'aman, dia sendiri masuk dan masak. Dan dia keluar bawa makanan dan dihidangkan dekat Salman. Dia kata, "Salman, makan, ni aku sendiri masak ni." "Lama kau tak datang," dan sebagainya. Salman kata, "Takkan aku makan seorang, makanlah sekali." Abu Darda kata, "Tak, aku puasa, aku tak boleh makan." So waktu itulah Salman kata, "Betul dah ni Abu Darda sebut ni. Ada tetamu datang pun dia masak tapi dia tak nak makan, dia nak puasa." So Salman beritahu, "Aku takkan makan sampai engkau makan." So puasa sunat kan, ni bukan puasa Ramadan, puasa sunat. So dia pun kata, "Kalau engkau tak makan, aku tak akan makan." Orang Arab ni salah satu kualiti yang paling diletakkan di puncak ni adalah memuliakan tetamu. Dan bila ada tetamu, bagi tahu tak nak makan, kalau kita tak makan, dia akan buka puasa punya lah, confirm. Dia takkan biar tetamu dia rasa tersinggung atau rasa tak selesa berada di situ. So Abu Darda buka puasa, makan sekali dengan Salman. Dan malam tu Salman tidur di rumah Abu Darda. So dia pun siapkan tempat tidur apa semua. Fajar Abu Darda faqul falamma kana al-lail dhahaba Abu Darda yaqumu qala nam. Dia kata, "Kau tidur dulu Salman, ni tempat kau." Ni macam guest room dia dulu. Dia kata, "Ni kau punya bed apa semua. Tidur." Dan dia nak pergi solat. Sebab Abu Darda sampai satu tahap dia tak nak tidur waktu malam, dia nak solat sepanjang malam. Tadi tu dia nak puasa setiap hari, dia tak nak makan. Dia mula pergi kepada ekstrim tu. So bila Abu Salman nak tidur, Al-Farisi radhiyallahu anhu, dia kata, "Tak, kau tidur dulu baru aku tidur. Kau jangan nak pergi solat, tidur." So dia pun tidur. Baru sejam Abu Darda bangun lagi nak pergi solat. Salman pegang, "Tidur dulu." Tak bagi dia. Tidur dulu sampailah sepertiga akhir malam, tinggal lagi sejam setengah sebelum azan subuh fajar. Barulah Salman kata, "Sekarang kau pergi solat. Sekarang kau pergi solat." Selesai solat tu, Abu Darda selepas solat subuh tu, qala fa sallaya qala lahu Salman, ini yang menariknya. Salman bagi tahu, Salman bagi a piece of advice. Dan Nabi SAW akan, kalau hari ini kita bagi chop, luluslah kepada advice ataupun nasihat yang Salman bagi ni. So Salman tengok kenapa Abu Darda jadi macam ni, tak nak makan, tak nak tidur, dan dia langsung tak menyantuni isteri dia, sampai isteri dia kata laisa lahu haja fid dunya, dia tak ada keinginan langsung kepada dunia tu. Maksudnya isteri dia pun dia tak pandang, sampai isteri dia pakai serabai tak terurus, sebab Salman tidak Abu Darda tidak lagi menunjukkan sebarang keinginan. So Salman beritahu, faqala lahu Salman, "Inna li rabbika 'alaika haqqan." Sesungguhnya Tuhan kita ni, Rabb kita ni, ada hak ke atas kita. Tapi bukan itu saja. Dia kata, "Wa li nafsika 'alaika haqqan." Dan diri engkau ada hak ke atas engkau. Mata engkau, badan engkau, dia perlukan rehat, dia perlukan tidur, dia perlukan makan. Kemudian dia kata, "Wa li ahlika 'alaika haqqan." Dan keluarga engkau, isteri engkau, anak-anak engkau juga ada hak ke atas engkau. Dan fa'ti kulli dhi haqqan haqqahu. Dan Salman kata, berikan hak kepada semua yang berhak itu bahagiannya. Jangan ekstrim dekat satu tempat sahaja. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa dzakara dhalika lah. Apabila dah habis scene Salman bagi advice ni, dia kata, "Jom kita pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok betul tak apa yang aku cakap ni. Kau tak boleh hidup macam ni. Kau kena hidup balance. Kau kena imbangkan semua hak-hak ni." So pergi jumpa dengan Nabi SAW. Fadzakaralah. Dan diceritakan kepada Nabi SAW. Fadzakara dhalikalah. Faqala Nabi SAW, "Sadaqa Salman." Salman bercakap benar. Betul lah apa yang Salman cakap tu. So kita kena balancekan. So Abu Darda ni, sahabat yang kita cerita hari ini adalah sahabat yang satu, dia last masuk Islam dalam kalangan orang Ansar. Tapi bila dia masuk Islam, dia masuk
mood yang nak kejar, nak buat semua-semua sungguh-sungguh sampai dia boleh mahir. Dan sebenarnya memang dia capai pun. Dia hanya ada momen macam ni, dia hilang balance tu, dia hilang keseimbangan tu. Dengan nasihat Salman benda tu dibetulkan. Tapi kemudian Abu Darda menjadi salah seorang sahabat yang berjaya menghabiskan hafazan Quran dengan Nabi SAW. Ada kurang dari 5 orang yang sebenarnya berjaya menghabiskan cek semua hafazan Al-Quran dengan Nabi SAW. Dan Abu Darda radhiyallahu anhu adalah salah seorang. Ingat, dia adalah antara yang terakhir masuk Islam sebab dia ada kesungguhan tu. Dan dia belajar banyak ilmu daripada Nabi SAW sehingga nanti dia akan diletakkan dalam kalangan ulama'. Maksudnya orang-orang yang berilmu dalam kalangan para sahabat. Dan antara benda yang menarik kita boleh kaitkan dengan Ramadan adalah bila kita masuk Ramadan, secara umumnya kita ada tendensi, keinginan, kecenderungan untuk banyak beribadah. Cuma kita kena pecahkan cara fikir kita. Ibadah tu hanya bukan di atas tikar sejadah, bukan hanya di masjid. Betul, banyakkan kita pergi masjid. Memang Ramadan ni lebih banyak kita pergi ke masjid berbanding bulan-bulan lain secara umumnya, sebab kita pergi solat tarawih atau kita solat berjemaah. Kemudian kita perbanyakkan membaca Al-Quran, alhamdulillah. Tapi jangan sampai kita ekstrim, kita masuk ke satu fasa nak kuatkan ibadah tapi kita lepaskan semua hak-hak lain. Anak isteri terbiar, kesihatan tak jaga, tak tidur dan sebagainya. Ini semua benda-benda yang kita kena balancekan. Dan satu benda yang penting untuk sebut tentang Ramadan dan juga Abu Darda ni, walaupun dia kemudian dinasihatkan untuk balancekan, tapi Abu Darda adalah orang yang dia sangat menjaga ibadah solat malam dia. Sehingga kan ada satu malam diriwayatkan dalam sirah yang menceritakan tentang Abu Darda ni, satu malam tu dia hanya berdoa sampai ke subuh, minta, ya Allah, Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, seperti mana Engkau telah memperindahkan ciptaan tubuh badanku, indahkanlah akhlakku. Dan Ummu Darda ni orang yang paling dekat dengan Abu Darda, dengar dan ditanya bila pagi tu, sepanjang malam ni kau doa benda tu je, itu je yang kau doa, satu doa tu je, kenapa? Dan Abu Darda radhiyallahu anhu kata, aku dengan Nabi SAW sebut benda yang paling berat di atas timbangan nanti di hari akhirat adalah akhlak yang baik. Akhlak yang baik. So dia juga mengajar kita, tak guna kita solat banyak tapi mulut kita laser kat luar. Kita baca Quran tapi kita mengganggu orang lain dengan bacaan Quran kita tu. Kita gunakan Quran untuk judge orang lain. Itu kan akhlak yang buruk. Untuk menuduh orang lain. So kita kena faham balance yang kita belajar daripada Abu Darda ni. Akhlak yang baik tu adalah ultimate goal. Kan Nabi SAW kata, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutuskan seolah-olah hanya untuk tujuan ini. Dengan semua petunjuk yang Nabi SAW bawa ni, di hujung tu nanti kena result dia apa? Akhlak yang baik. Kalau kita orang yang tak tinggal tarawih, solat semua on time 5 waktu, tapi akhlak kita buruk, maksudnya ada benda kena fix, ada benda tak settle. Kita kadang pergi masjid solat tapi parking double parking, orang saking tak boleh keluar. Itu pergi solat dah bagus dah, tapi double parking tu akhlak yang buruk lah, menyusahkan orang lain, menyusahkan lalu lintas. Itu semua benda-benda kita kena fikir. Kita nak kena imbangkan kita dengan Tuhan, ada haknya, tapi kita tak boleh buat ibadah sambil menyakiti orang lain, sambil tidak menjaga hubungan dengan manusia. Baru ni pun ada viral, saya tak suka nak komen kes-kes viral ni, tapi soal mencium Hajarul Aswad. Kan kita belajar daripada dulu, sebahagian daripada sunnah Nabi SAW. Nabi pernah cium. Umar Al-Khattab pun kata, kalau kau ni Nabi tak cium, aku takkan cium kau. Tapi dia cium lah sebab Nabi SAW cium. Tapi kalau nak pergi cium tu kena siku 50 orang, kena tumbuk beberapa orang, apalah gunanya kemudian dah sampai situ cium tu. Dan itu tidak pun masuk dalam ibadah yang rukun ataupun yang penting pun, cukup hanya melambai. Macam tu sebenarnya dalam semua konteks lain ni kena tengok. Kena tengok dalam semua konteks lain. Itu satu. Satu lagi perkara yang menarik tentang Abu Darda ni, satu, dia sangat fokus kepada akhlak yang baik. Dan saya teringat
Yang ni dia sebut di hujung usia dia. Abu Darda sebut dibalik dan dia mengadu kepada Ummu Darda. Dia kata, aku tak kenal dah umat Nabi Muhammad ni kecuali mereka ni semua solat satu baris jemaah ni. Maksudnya di luar solat tu dia tak boleh recognize dah, sebab mereka tak bawa akhlak yang baik tu. Kita tahu dia orang ni Muslim sebab dia orang solat, dia pergi masjid, ramai-ramai pergi masjid solat, tapi tak kenal dah. Ini ke kualiti yang Nabi SAW ajar. So itu benda yang Abu Darda sendiri sebut kepada Ummu Darda pada zaman tu, apa lagi pada zaman sekarang. Tuan-tuan semua ada pengalaman kan, bila kita deal, kita mungkin niat kita nak tolong orang Islam dan sebagainya, tapi kita kadang rasa, aku nak tolong, aku yang kena, aku dah elok dah ni, nak bayar lebih sikit ni dekat kau, nak tolong kau, nak support kau, tapi aku yang kemudian terkena. So itu benda-benda yang kita kena fix, supaya kita tidak dikenali hanya dengan salat ni, tapi kita dikenali dengan akhlak yang baik tu. Dan agama kita tersebar, kalau kita berstudy, kebanyakannya adalah kerana orang tersentuh dengan akhlak yang baik. Tuan-tuan tahu paling banyak orang kahwin, paling banyak orang memeluk Islam di Malaysia ni sebab kahwin, kan sebab dia datang ceramah. Bukan sebab dia study, buat kaji, debat, tak ada. Yang paling ramai orang masuk Islam sebab kahwin. Kahwin ni berlaku sebab apa? Sebab jatuh hati lah. Sebab berkenan dengan karakter, berkenan dengan perangai, akhlaknya baik, suka tengok orang tu kata-katanya baik, tak menyakitkan. Itu yang selalunya akan attract orang untuk masuk Islam. Dan satu lagi benda yang Abu Darda buat ni adalah, Abu Darda disebutkan dalam riwayat ni, dia ada 316 orang kawan yang dia rapat, yang dikenal baik, dia tahu nama mak ayah dan sebagainya. Dan dia setiap kali solat malam, dia akan doakan ke semua 316 orang kawan dia, dengan menyebut nama setiap seorang daripadanya. Ini kawan yang betul-betul kawan lah. Kalau kawan Facebook tu tak tahulah siapa kan, beribu-ribu kita tak kenal. Ini kawan yang kita tahu kita kawan, kawan tempat kerja, jiran-jiran, kawan sekolah dulu, kawan di universiti dulu, kawan di college dulu. Sampai Ummu Darda tanya juga kepada Abu Darda, kenapa engkau doa sebut semua kawan ni, dan doakan dia, bukan hanya doa untuk kawan tu, doakan untuk mak ayah kawan tu sekali. Dan kita hidup di satu zaman, kita diuji dengan rasa cemburu dan iri hati melihat orang-orang lain mencapai banyak benda yang dikongsikan di media sosial, dikongsikan dalam pertemuan-pertemuan. Kita rasa, aku belajar sekali je dengan kau dah jadi jutawan, kau dah ada rumah besar, aku masih macam ni. Kita mula membanding-bandingkan. Dan salah satu benda yang diajarkan oleh para ulama untuk melawan rasa jealous, rasa cemburu tu adalah doakan kebaikan untuk kawan tu. Senang sebut di bibir ni, tapi kalau kita memang iri hati dengan kawan tu, susah nak doakan dia. So Abu Darda ni doakan semua kawan-kawan dia. Ummu Darda tanya kenapa? Dia kata sebab Nabi SAW bersabda, diriwayatkan hadis ni, apabila seorang Muslim mendoakan kawan dia di sebalik pengetahuan dia, maksudnya dia doa, dia tak post kat Facebook begitu, aku doakan kau semalam, dia tak WhatsApp, aku doakan kau malam tadi, tak ada. Dia doa senyap-senyap, tak bagi tahu pun kawanku, ala zahril ghaib, dalam keadaan ghaib, dia tak tahu, dia tak inform, kawan tu tak tahu pun dia doakan dia. Melainkan Allah akan mengutuskan 2 malaikat, malakan wa qala walaka mithla dhalik. 2 malaikat akan diutuskan dan sebut kepada kita yang doakan kawan kita tu. Contoh kita doakan dia, keluarga dia bahagia, anak-anak dia sihat, kerja dia cemerlang, harta dia penuh berkat dan sebagainya. Malaikat akan datang, 2 orang malaikat beritahu, untuk engkau pun sama seperti apa yang kau doakan untuk kawan kau. So Abu Darda kata, apa lagi yang aku nak melainkan aku doa untuk kawan-kawan aku dengan jujur dan ikhlas, kemudian aku dapat doa malaikat. Dan sepanjang malam tu aku doakan orang lain, malaikat doakan aku. Minta semua kebaikan yang aku minta untuk orang lain tu diberikan juga kepada aku. Di Ramadan ni tuan-tuan, satu-satunya tempat Allah sebut perkataan Ramadan tu, selepas tu Allah cerita tentang ayat doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku,
maka sesungguhnya aku dekat. Aku menjawab panggilan setiap seorang yang memanggil pada ketika dia memanggil. Ujibu da'watad da'in idza da'an. Dan moga-moga mereka cubalah untuk mengikut juga apa yang aku suruh, iaitu apa yang Quran ajarkan, supaya bina akhlak yang baik. Falyastajibu li. Usaha, tunjukkan sedikit effort untuk tunjukkan sedikit usaha untuk dekatkan diri kepada aku. Moga-moga kamu mendapat petunjuk. Al-Baqarah surah nombor 2 186. Daripada ayat ni kita belajar apa? Bukan kebetulan Allah letak ayat doa tu selepas ayat Ramadan tu. Bila kita sebut di pembukaan tadi, bulan yang dibuka pintu-pintu langit, pintu-pintu syurga, ditutup pintu-pintu neraka, digari syaitan. Ini adalah bulan yang kita ada akses paling luas dan paling laju untuk berdoa kepada Allah SWT. Dan Allah tak syaratkan pun siapa yang boleh doa pada dia. Allah hanya sebut da'a, orang yang memanggil. Siapa-siapa yang memanggil, daripada mana pun dia memanggil. Kadang-kadang ada kawan-kawan kita yang dia mungkin kerja di tempat-tempat yang tak elok, tapi hati dia masih mencari Tuhan. Dan dia kata, Tuhan, aku nak berhenti, aku tak nak dah hidang arak ni. Aku nak berhenti, aku dah tak nak dah kerja tempat judi ni. Dia panggil tu pun Tuhan jawab. Bila Tuhan jawab, ada queue kena tunggu? Tak ada. Tak ada office hour, tak ada queue. Bila-bila masa dipanggil, Tuhan jawab. Kemudian bahasa apa? Tuhan tak minta pun kita doa dalam bahasa Arab. Mintalah dalam apa bahasa sekalipun. Yang penting doa ni, tuan-tuan, ia datang daripada hati. Itu je sebenarnya. Tak perlu hafal, tak perlu nak baca tapi dalam keadaan tak faham. Tak payah. Rugi Ramadan ni kita baca doa yang kita tak faham. Ramadan ni bercakap. Dan yang lebih penting adalah dia bukan hanya di atas tikar sejadah. Doa all the time. Tengah driving, tengah naik motor, tengah bingung dalam train, apa saja keadaan, panggil Tuhan. Ya Allah, aku dah lama dah susah benda ni, aku minta lama dah, ya Allah tolong, ya Allah aku nak kena selesaikan hutang ni, ya Allah. Bercakap dengan Tuhan. Dan Ramadan ini itulah benda yang sepatutnya kita experience. Kalau bulan-bulan lain kita susah nak dapat pengalaman rasa dekat dengan Allah SWT, Ramadan ni kita buka pintu tu. Sebab tu antara mustajab doa bila waktu nak buka puasa kan. Sebelum buka puasa tu tak payah kita duduk sembang-sembang apa semua. Kita cool down, senyap sekejap, fokus untuk doa. Saya pun berdebar-debar nak masuk Ramadan ni, tapi tadi tengok video orang-orang kat Gaza dah start solat tarawih dalam gelap. Dah start berpuasa, tak ada makanan pun nak sahur tu. Dia nak buka puasa ni sekejap lagi, tak ada makanan pun nak buka puasa. Tapi dia sambut macam sambut raya dekat Gaza tu. Orang dah start tarawih, dah penuh. Dan mereka sembahyang bukan dalam bilik aircon, kapet cantik macam ni. Mereka sembahyang di celah-celah runtuhan, buat saf dan solat. Kita tengok dia, kita yang jadi semangat, kita jadi ish. Sebab tu antara benda kalau kita sebut tentang Gaza, tentang kita mengenang kawan-kawan kita yang susah ni, Ramadan ini bukan hanya jangan bazir makanan. Itu dah confirm dah, jangan bazir makanan. Jangan bazir masa untuk makan juga. Jangan buka puasa sampai nak isyak tu baru habis makan. Itu jauh lebih lama berbanding bulan-bulan lain. Bulan-bulan lain kita makan berapa lama je? 20 minit, 30 minit lah maksimum. Ramadan kita makan 1 jam. Itu satu angle. Jangan bazir masa untuk makan buka puasa. Yang kedua, jangan bazir duit untuk makan buka puasa. Kalau selalunya kita beli makanan RM10, RM15 satu hidangan, maintain pun okey dah. Bukan nak suruh makan sikit, makan lagi murah. Maintain je. Jangan tiba-tiba Ramadan pergi buka puasa makan RM59 seorang, RM120 seorang. Itu lawan kepada spirit Ramadan tu. Entirely lawan. Lepas tu kita kata, oh kita nak rasa kesusahan orang miskin. Macam mana kita nak rasa kalau kita belanja lebih banyak dan makan lebih banyak, lebih lama dalam bulan Ramadan berbanding bulan-bulan lain. So ini antara lesson-lesson yang penting kita belajar daripada sahabat Nabi Abu Darda radhiyallahu an, supaya satu, kita belajar mengimbangkan, kena ada semangat walaupun usia mungkin dah lanjut. Kita mungkin completely okay tuan-tuan ada yang mungkin nak baca Quran langkau satu muka pun rasa semput tuan-tuan. Satu muka tu pun struggle. Half a page, setengah muka pun tak apa.
apa sahaja yang kita mampu. Apa sahaja yang kita mampu. So Ramadan ni bukan untuk orang-orang yang top performers je. Ramadan ni untuk semua orang, siapa-siapa pun dia. Kalau tak reti satu apa pun, belajar surah Fatihah dulu pun Ramadan ni pun, alhamdulillah, okey, tak ada masalah. Abu Darda masuk Islam lambat, dia catch up. Dan dia catch up, dia end up jadi salah seorang sahabat yang paling penting sebagai rujukan ilmu orang. Dan itu pun pada usia tua dia, usia dia dah lanjut. Waktu tu dia kata, kalau ada satu ayat Quran yang aku tak jelas makna dia, dan ada seorang lelaki di Barqul Ghimat. Barqul Ghimat ni diceruk negara Arab tu, dekat pelabuhan nak pergi Afrika tu. Dia kata ada seorang tu, dia tahu dia ada ilmu yang aku tak ada, aku akan travel untuk pergi dan belajar benda tu. So dia tunjukkan semangat tu. Hari ni kita tak payah sampai macam tu pun, tekan beberapa klik je. So Ramadan ni saya cadangkan beberapa benda. Yang pertama, susun jadual. Sebab kalau tak susun jadual, dia tak jadi apa pun. 2 hari 3 hari Ramadan kita akan semangat, lepas tu dia akan burst dan dia akan patah balik kepada rutin yang lama. So duduk dan schedule Ramadan tu. Sediakan waktu yang khusus 1 jam atau 2 jam, mana-manalah sesuai ikut jadual masing-masing. Bila yang kita nak duduk dan belajar Quran. Saya tak kata baca Quran, belajar Quran. Boleh jadi belajar membaca, boleh jadi belajar makna, boleh jadi tadabbur, apa saja. Pilih. Dan tentukan belajar tu belajar apa. Kalau kita kata Ramadan ni aku nak belajar 5 surah daripada juzuk Amma, atau aku nak belajar surah-surah tertentu, Al-Mulk. Sekarang ni ramai orang baca Al-Mulk kan, lepas habis Isyak baca Al-Mulk terus. Okey, nak faham surah Al-Mulk, surah Al-Mulk. Nak baca surah Yasin, nak faham surah Yasin cakap apa, surah Yasin. Dan kemudian pergi ke YouTube. At least kalau tak jumpa, pergi ke YouTube, cari siapakah ustaz yang terpercaya, yang berkelayakan, yang mengajar komplit habis. So ambil amount tu, contohlah ada 30 episod, susun satu hari 1 episod. Okay, aku akan belajar. Contoh ada seorang Ustaz Maulana Asri di Kelantan, kawan saya recommend, dia kata page YouTube dia, channel YouTube dia Teratak Hadis. Ramadan ni dia akan buat 30 hari cerita tentang tema setiap juz Quran tu. Dia bagi mind mapping untuk setiap juz Quran. Juz 1 cerita apa, juz 2 cerita apa, juz 3. So kita akan dapat gambaran penuh Quran ni cerita apa daripada awal sampai habis ni sebenarnya. So yang tu pun boleh. Siapa nak, dia kata 1 jam setengah satu hari. Bismillah. Cari mana-mana ustaz yang kita selesa, kita faham, kita jelas dengar dia faham tu, kita faham, masukkan dalam jadual. Itu nombor 1. Nombor 2, kena ada plan waktu untuk berdoa. Dan bila waktu doa tu, jangan ada telefon, jangan ada gangguan. Fokus. Awal-awal tu akan rasa macam fikiran merewang ke banyak tempat. Belajar, itulah sebab kepala kita dah terlalu melekat dengan gadget ni, dia tak boleh duduk diam sekejap. So set at least 30 minit. Bila dalam setiap hari Ramadan ni kita akan berdoa dalam bahasa yang kita faham, kita minta daripada hati. Kita tak baca apa-apa buku doa, kita tak baca apa-apa skrip yang orang lain tulis. Kita baca doa daripada hati kita. So bila kita buat macam tu, kita akan sebenarnya mula berfikir, sebenarnya apa benda aku perlu dalam hidup ni, apa benda yang aku susah, apa benda yang aku sebenarnya nak betulkan dalam hidup aku. Waktu tu bila kita buat rutin tu, kita akan mula lebih nampak dan kita akan minta kepada Allah SWT. So tadi at least 1 jam belajar Quran. So Ramadan ni syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Tema besarnya adalah bulan Quran. Belajar Quran 1 jam, apa saja. Tak perlu khatam, tak perlu apa. Apa saja surah, apa saja bahagian yang kita nak belajar, kita belajar. Yang kedua, mesti ada 30 minit kita berdoa. Saya cadangkan sebelum berbuka puasa. Kerana Nabi sebut doa sebelum berbuka puasa ni mustajab. Ramadan ni mustajab dah. Exactly sebelum berbuka puasa tu mustajab. Dan satu lagi adalah istighfar sebelum azan subuh. Waktu sahur istighfar. Jangan pagi-pagi waktu sahur buka lagu, buka radio. Tak, istighfar je. Astaghfirullah. Istighfar saja. So tadi Quran, doa, istighfar. 3 benda ni. Dan yang terakhir, simple je ni. Kita belajar untuk baiki akhlak kita dengan orang. Bermula dengan keluarga kita. Bermula dengan siapa yang tinggal dekat dengan kita, dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, dengan mak ayah kita.
Sebab hadis yang Nabi naik 3 anak tangga tu, dia bukan, kita selalu fokus kat Ramadan tu. Bila Nabi naik 3 anak tangga, Nabi sebut amin, amin, amin. Tuan-tuan akan dengar hadis ni kat semua masjid lah. Tapi kita akan fokus kat mana? Siapa yang masuk Ramadan, dia tak dapat keampunan, celakalah dia. Dan Nabi kata amin. Tapi sebelum tu Nabi sebut apa? Sebelum tu Jibril doa apa? Jibril doa, siapa yang ada ibu dan ayah sudah lanjut usia, tapi dia tidak mendapatkan syurga dengan berbakti kepada mereka, celakalah dia. So kalau kita ada mak ayah lagi, alhamdulillah, gunakan kesempatan ni. Kalau tidak ada, lihat siapa yang next in order tu. Siapa yang next ada dalam keluarga kita yang menjadi tanggungjawab kita untuk berbuat baik. Akhlak itu adalah output dia yang paling kita kejar. Moga-moga nanti bila sampai di hari raya, kita rasa macam lama lagi kan? Tak ada, sekejap je nanti dah habis Ramadan. Percayalah, ni masuk esok ni, esok kita malam ni tarawih ni, nanti sikit lagi rasa tarawih last dah start takbir raya. So Allah SWT sebut dalam Quran, orang yang Allah gambarkan waktu hari raya ni adalah walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang Allah nak kita rasa pada hari raya tu adalah kita rasa bersyukur, ya Allah, aku telah diberikan petunjuk. Dan dengan itu kita jadi orang yang bersyukur. So end goal dia pun nanti kita rasa syukur. Syukur sebab apa? Sebab dapat baju mahal-mahal, sebab dapat makan kuih banyak? Tak. Bersyukur sebab kita dapat petunjuk. Kita bersyukur dalam 7 bilion manusia yang hidup ni, ada 1 bilion lebih je, dekat-dekat 2 bilion yang dapat petunjuk. Kita bersyukur kita dalam kalangan orang yang dapat petunjuk. Bila kita bersyukur, hampir mustahil lah kita akan sambut raya dalam keadaan bermaksiat. So kita bersyukur dapat petunjuk, takkan kita nak buat maksiat sambil bersyukur. Tapi kalau kita lupa benda tu, ada kemungkinan kita akan sambut raya dengan buat maksiat, sekali dengan menyambut kembalinya syaitan-syaitan yang digari dan dikurung tu. Semoga Allah SWT tuliskan nama kita semua dalam kalangan orang-orang yang pertama masuk Ramadan. Sikit masa lagi, kurang 4-5 jam lagi masuk Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Masuk je Ramadan nanti ucap alhamdulillah, ya Allah, terima kasih kau bagi aku peluang satu lagi Ramadan. Kemudian kita doa moga Allah jadikan kita ni orang-orang yang namanya dipadamkan dari senarai api neraka. Yang Nabi kata setiap malam dalam Ramadan perkara itu dilakukan oleh Allah SWT. Nama dia padam, nama dia padam, nama dia padam. Seterusnya kita doa moga Allah ampuni semua dosa kita yang terdahulu. Nabi kata man shama ramadhana, man qama ramadhana, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, dengan 2 syarat. Dia beriman betul-betul dengan Allah SWT, diharapkan ganjaran daripada Allah SWT. Itu 2. Dia beriman dan diharapkan ganjaran. 2 golongan ini, dia puasa, dia solat malam, dia bangun pada malam Lailatul Qadar, nanti dia akan dihapuskan semua dosa dia yang terdahulu. Dia akan pada hari raya tu macam bayi yang baru dilahirkan. Dan yang terakhir adalah kita doa moga nama-nama kita ditulis dalam kalangan orang yang akan melakukan amal soleh yang paling baik pada malam Lailatul Qadar dia. Itu rezeki yang cukup luar biasa. Jibril AS selepas Nabi wafat tak turun dah ke bumi ni, melainkan pada malam Lailatul Qadar saja. Bukan hanya Jibril, semua malaikat yang ada di langit akan turun bersesak-sesak di bumi. Alangkah ruginya pada malam itu kita tidak melakukan apa-apa. Dan bayangkan Nabi ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, seolah-olah menyatakan bahawa inilah pokok daripada Ramadan. Aisyah tanya, wahai Rasulullah, kalau kita jumpa malam Al-Qadar, kita nak baca apa? Kita mungkin akan fikir minta syurga ke kan? Ya, itu semua penting, tapi yang paling penting, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, ampunkan. Afu ni adalah Allah padamkan. Istighfar, ghafara ni macam tutup. Maghfirah ni helmet, kita tutup. Kalau nak cari balik, buat forensic audit, boleh jumpa. Tapi al-afu ni Allah akan padamkan, tak ada trace, tak boleh cari balik dah. Dosa tu akan dihilangkan daripada rekod, tidak akan diungkit sama sekali. Dan itu doa yang kita minta pada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. So malam ni kita balik, tepuk Quran kita daripada debu-debu semua. Kita hilangkan distractions, apa-apa benda yang kita rasa mengganggu kita punya rutin harian, kita keluarkan daripada phone kita. Kalau game lah, kalau social media lah, apalah saja, keluarkan. Susun, plan your Ramadan.
Semoga Allah SWT tuliskan Ramadan ini Ramadan yang terbaik berbanding tahun-tahun sebelumnya, dan dengan itu kita dapat keluar jadi orang yang lagi baik, akhlaknya lagi baik, seperti mana yang tadi kita cerita Abu Darda berdoa setiap malam minta jadi orang yang berakhlak mulia. Okey, itu saja untuk hari ini insya-Allah. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tersilap dan tersasul kata itu daripada kelemahan saya sendiri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. In advance saya ucapkan Ramadan Mubarak. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berkati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.